Okey, Assalamualaikum. Okey, cikgu akan sambung kita punya perbincangan. Okey, cikgu akan ajar bab 9 iaitu penyelesaian segitiga. Okey, dalam bab ini, bab penyelesaian segitiga ini, soalan dia untuk SPM adalah soalan pilihan, sama juga dengan bab 10 untuk tingkatan 4 So jadi cikgu sarankan kamu jawab bab 9 dan bab 10 untuk soalan pilihan, untuk soalan SPM lah So jadi cikgu ajar awal bab 9 ini supaya kamu lebih lama untuk belajar, tajuk penyelesaian segitiga ini So jadi dalam tajuk ini kamu akan belajar 3 perkara lah tiga perkara, iaitu yang pertama petua sinus, yang kedua petua kosinus, yang ketiga luas segitiga. So jadi ketiga-tiga ini adalah satu formula yang kamu akan belajar dan kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelesaian segitiga lah Okey, so jadi kita untuk kali ini cikgu akan tunjukkan petua sinus dahulu petua sin lah petua sin. So jadi dalam petua sin kita akan tengok pertama membuat dan mengesahkan hubungan antara sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut-sudut yang bertentangan, sin lah Okey, so jadi kalau kamu perhatikan di sini kita ada formula lah di sini ini. So jadi dia tidak kira lah sama juga. Yang A ni huruf kecil ni bermaksud sisi sisi yang huruf besar yang huruf besar tu ialah sudut, bucu lah pada bucu tu kita panggil sudut lah sudut. So jadi kalau hukum ini A, sisi lah ni A kan, sudut dia di A lah begini, dia bertentangan kan. So B dengan sisi B, sudut B huruf besar bertentangan, ini pun bertentangan lah So ditulis bentuk begini ataupun terbalik boleh juga, tiada masalah lah begini So dia sama dengan B, sin B bahagi B huruf kecil lah. So jadi huruf kecil itu sisi, yang huruf besar ini mewakili sudut. Sudut. So jadi kita ada 3 sisi A, B, C. So kita pun ada 3 sudut lah A, B, C huruf besar jugalah So jadi sebelum kita teruskan, kita akan tengok pembuktian macam mana boleh dapat formula hukum sin ini hukum sinus lah So jadi daripada segitiga ini ada 2 bentuk segitiga. Satu segitiga bersudut tirus. Sudut tirus ini bermaksud semua sudut dia kurang daripada 90 lah sudut Semua sudut-sudut yang ada di dalam sini kurang daripada 90. Ada satu lagi segitiga bersudut cakar, iaitu salah satu sudut dia melebihi 90 tetapi kurang daripada 180. Itu sudut cakar lah. So kalau kita perhatikan di sini, sudut cakar itu ialah berada pada sudut B lah. Dia lebih besar lah sudut tu So itu lebih besar. So, jadi kalau kamu perhatikan, kita akan gunakan kedua-dua ni lah untuk membuktikan formula. Okey. So jadi kita tengok macam mana pembuktian. So okey, kita tengok. Kamu pernah belajar juga apa nama dia tu? Persamaan kan? Okey, cuba kalau kita perhatikan di sini. Kita ada tinggi, tinggi pertimbangan segitiga Kalau kita perhatikan sini H
bahagi dengan A. Oh, ini hukum yang kamu pernah belajar. SOH, apa lagi? TOH dengan tan opposite hypotenuse. Sini A, tah, tah. Adjacent, kamu pernah belajar itu kan? TAH. Okay, tan. Cos. K. Sin OH, opposite hypotenuse. Cos adjacent hypotenuse. Okay, cos. Okay, satu lagi tan. Tan opposite adjacent. Kita pernah belajar ini kan, iaitu sin ialah sama juga dengan sudut sin adalah sama juga dengan opposite sudut bertentangan, opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, kalau cos ialah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey, kalau tan iaitu opposite bertentangan bahagi dengan adjacent lah, bersebelahan. Okey, itu kita pernah belajar. So jadi kalau kamu perhatikan sin B, sini B, theta lah sini. Sin kita letak B lah sudut N. Sudut B huruf besar. Kalau di sini sin ialah bertentangan, opposite hypotenuse. So A bahagi H bahagi A lah. Okay, so kalau kita pindahkan, dapatlah satu persamaan lah di sini persamaan satu. So kita akan buat persamaan serentak lah di sini So jadi pertimbangkan lagi satu, sudut A. Untuk dapat sin bertentangan hypotenuse kan, B lah. So jadi kalau kita dapat persamaan kedua, yang ni lah, H sama dengan B sin A lah di sini kan. Okey, kemudian kita samakan A, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. So kita akan dapat ini, kita pindah tempat, pindah tempat lah sini. B ni pindah sebelah, A ni pindah sebelah. Pindah tu jadi bahagilah. So dapat jawapan So sama ada sudut yang dipindahkan ataupun okey, kalau di sini perhatikan, kalau dia ni kita tengok yang sin A ni pindah sebelah, sin B pindah sebelah sini. So jadi bahagilah pindah-pindah jadi bahagi. So dapatlah formula yang ini, ataupun terbalik tiada masalah lah sama juga. So jadi kita dapat, so ini terbuktilah dibuktikan. So kita sudah dapat macam mana formula ini diperolehi So daripada bentuk segitiga itulah So jadi hukum inilah kita panggil hukum ataupun petua sinus. Petua sinus. Petua ataupun hukum sinus. Okey. Okey, sudah dapat, kita sudah tahu. Ini sama juga kamu boleh cuba sendiri, yang ini dengan ini sama saja. Kalau kita cari sudut sudut apa di sini? Sudut B lah kan, sudut B, sin tentang hypotenuse. Dia mewakili yang di sini jugalah Okey. Siapa lagi? Yang ni A, sudut A, opposite hypotenuse, sama juga So kamu akan dapat jugalah kamu akan dapat jawapan yang sama dengan ini Okey, so inilah petua sinus. So hukumnya ini ialah formula ni jelah kita guna
untuk mencari mungkin sama ada cari sisi, panjang sisi, ataupun kita mencari sudut, ya, mencari sudut. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okey, dia yang bertentangan, senang. Ini sudut, okey, yang bertentangan kan. So jadi I per sin I huruf besar, I itu sudut lah, sini sudut, So kemudian D pula, D dengan D lah. So sama juga dengan D bahagi dengan sin D huruf besar, sama juga dengan F. So F sin huruf F huruf besar lah, Okey. Okey. Ini samalah, sama juga. Dapatlah jawapannya. Harap boleh faham lah. So jadi kamu sudah hafal dan faham macam mana petua sinus itu diperolehi. So jadi untuk memudahkan kita lah, memudahkan kita untuk mengira nanti kan. Okey, menyelesaikan segitiga melibatkan petua sinus. Okey, ini latih diri ni boleh buat sudah. Okey, di sinilah kita akan cari apakah nilai bagi X ni kan. So cari nilai X ni. So kalau kita tulis di sini X sama juga dengan yang sudut di sini lah, sin 48 sama juga dengan ni sudut ni yang bertentangan ialah 14 perpuluhan sisi dia bahagi dengan sin 80. Kamu tekan kalkulator lah, tekan kalkulator, pindah tempat lah dulu. Ini bahagi pindah sebelah jadi darab. So kita akan dapat 14.3 bahagi dengan sin 80 darab dengan sin 48. Kamu tekan kalkulator dapat jawapan nilai lah, iaitu inilah nilai dia, Okey, sama juga dengan yang ini. Yang ini dia suruh cari sudut. Okey, sudut. Bila cari sudut, kita akan buat sama jugalah, 7.05 bahagi dengan sin X sama juga dengan 6.2 bahagi dengan sin 55 perpuluhan 5. Yang ni pindah sebelah. Ini kita kita pindah-pindahkanlah tempat, So bila kita pindahkan tempat, yang ini dia yang senang. Okey, senang begini. Dia sama juga kan. Inilah senang, Yang senang kita tulis sudut dulu. Okey, sudut ialah sin X bahagi dengan 7.05 sama juga dengan sin 55.5 bahagi dengan 6.2. So ini pindah aja lah yang 7 point ni kan, dapatlah sin. So tekan kalkulator, kamu akan dapatlah, darab dengan 7.05, So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapatlah ni, Kalau kamu dapat nilai yang ini, kamu kena tekan satu lagi, kita panggil sin inverse, Kerana kita kuasa negatif 1, tekan yang ini, baru tekan yang ini, dapatlah nilai X itu, dalam tekan kalkulator tu. Okey, seterusnya. Okey, contoh nombor 3. Raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah Kristina, rumah Ron dan sebuah pejabat pos. Okey, rumah Kristina, pejabat pos, rumah Ron. Okey, hitung bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Bearing kan. Kalau kita tengok di sini, dalam bidang geografi, bearing digunakan untuk mengetahui arah sesuatu tempat dari satu titik. Contohnya ialah bearing A dari O, bearing A dari O dalam raja di atas ditulis sebagai utara 30, timur. So sini timur, sini barat, sini selatan, So jadi kita boleh tulis begini. So jadi kalau ditanya soalan
bearing post dari, sama juga macam ini kan, bearing A dari. So ini pejabat pos, dari dari rumah Kristina sini. So ini kita kena buat beginilah dulu. Ini U, ya, U. Okey, bearing dia. Okey. Kita akan tengok dulu. Kita boleh tulis jugalah dari sini, kena bagi dua lah ni. Ini. Okey. Selatan, sini selatan. Okey, 30. Okey. Anggap kedudukan pejabat pos rumah Kristina dan rumah Ron masing-masing diwakili oleh P. Rumah pejabat pos dulu P, sini P, sini Q, sini R. Kan? Okey. Sin Q. Kita mencari Q lah dulu kan, sini. So Q ialah 50. Kalau kita carilah, cari dapat di sini Q 50.87 Okey. Kemudian sini PQ. Okey. Okey, dapat. Lepas itu bearing P dari Q. Okey. Bearing P dari Q. P dari Q. Oh, yang inilah. Bearing P dari Q. Okay. Bearing P dari Q ialah 90 tolak dengan 50 tolak dengan yang ini. So kita akan dapat yang di sinilah, iaitu 39. So ialah, maka bearing pejabat pos dari rumah ialah, kena tulis sudut lah sini, sudut dia ialah 039.13. So yang kita boleh tulis bearing begini, ataupun kita boleh tulis U 39.13 timur. Timur. Okey. Salah satu ni lah, ini ataupun yang ini, boleh juga. Okey. Kemudian B, pejabat pos dari rumah Ron. So dari sinilah, ini U. Kita mencari yang inilah pula kan, U. So di sinilah cari R lagi, cari nilai R dahulu. Lepas dapat nilai R, dapat nilai R, kalau kita perhatikan di situ, tidak payahlah. Terus di sini kita sudah dapat ini, kita ada tahu ini. So R kita ialah 31.13. So jadi kita akan tulis dia dari sini, dari atas begini. So jadi yang ini kita akan buat daripada sini ke sini, ya. So sebab itulah dia dapat di sini bearing ialah 270, sini dari sampai sini 27, So 270 tambahkan dengan 31.113, so kamu akan dapat ini. So bearing dia ialah 301.13. So bearing daripada atas ni, utara, dia akan terus pergi sini lah. Okey. Sini tengok selatan, ke selatan lah, utara selatan lah sini. Okey, itu bearing dia. Okey, kemudian jarak dari rumah Kristina ke pejabat. Okey, cari jarak di sinilah. So jadi kita sudah tahu sudut yang jarak rumah Kristina, so ini dengan Kristina 50 dengan yang 9.3 ni lah. So gunakan formula
Inilah gunaan ni kan. So jadi kamu boleh dapatlah jarak dari rumah Kristina ke pejabat pos ya. Harap boleh faham lah ya. So ini kita boleh dapat 2 bearing lah di sini ya. Okey, itu sahaja. So buat pengiraan kamu akan dapat 6 km lah. So latih diri 9.2 boleh buat sudah. Cuba buat dulu lah ya. Cuba buat. Okey, seterusnya. Ini mencari jarak, menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes berambiguiti suatu segitiga. Berambiguiti bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Inilah kita panggil berambiguiti ya. Mungkin sisi di sini, mungkin di sisi di sini 4. So bentuk segitiga yang sama kan. So dia akan terbentuk 2 segitiga lah. Satu segitiga bentuk begini, sini 4 juga. Satu lagi mungkin segitiga begini. So sini 4 juga. So sama kan. Cuma sisi dia yang A ke B ni dia berbeza lah panjang dia kan. So A hingga B ni berbeza. So dua keadaan inilah yang kita panggil berambiguity. Ambiguity lah kesamaran, ketidaktentuan ya. So itu case berambiguity. So cuba kita tengok mana contoh case berambiguity lah di sini ya. Kesamaran ya. Okey, tentukan sama ada wujud case berambiguity bagi setiap segitiga yang berikut dan jelaskan. Okey, kalau yang ini ada nih case berambiguity ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 juga mungkin boleh. Kalau yang ini case berambiguity di sinilah. Kalau sini 5, di sini pun 5. Contoh ya. Case berambiguity. Diambil di sudut B. Sudut B. Diambil di sudut B. Ini R A B. Tidak wujud kerana 2 sudut telah diberi. 2 sudut telah diberi. Okey. Yang ini ya wujud case berambiguity dalam segitiga PQR dengan sudut bukan kandung. PQR ialah 30. Okey. Dan sisi RQ lebih pendek daripada sisi PR. Okey, ini lebih pendek. Okey. So jadi tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. Okey. Lebih panjang. So jadi kalau kamu buat begini, ini bahagi 2 kan. Sini mungkin 4 juga. So wujud berambiguity lah ni, maknanya ada dua boleh jadi 2 segitiga di sini kan. Okey. So kalau soalan B ni dia tidak wujud sebab ada 2 sudut yang sudah diberi di situ. Yang ini tidak diberi, ini tidak diberi ya. So tidak wujud case berambiguity kerana 2 sudut telah diberi. 2 sudut telah diberi, so tidak wujud berambiguity. Kesamaran tu tidak wujud lah ya. Okey, ini mungkin sudut di sini berbeza dengan sudut di sini ya. Sini cakar, sini tirus ya. Okey. Soalan contoh 5. Contoh 5 dari segi dalam segitiga ABC. Okey, ABC. Okey, ini satu sahaja sudut dia bagi kan, yang 2 ni dia tidak bagi. So ada wujud ambiguity lah di sini ya. Hitung nilai-nilai yang mungkin bagi C dan B. C dengan B. C tu boleh jadi 2 ya. Ni sebab tu dia ada 2 di sini. So B pun boleh wujud juga 2 di sini ya. Okey, sudut di sini ataupun sudut di sini. So ada 2 wujud nilai di sini ya. So sama juga guna hukum sinus juga ya. Hukum sinus, buat satu-satulah dulu ya. Buat yang 14 dulu. Kemudian nanti di sini pun 14 jugalah ya. Cuma sudut dia berbeza. Buat ini dia mula-mula dia buat yang segitiga ABC yang besar dahululah ya. So dia akan dapat sudut C lah di sini. C dahulu. Okey, dia sudah dapat pertama 6.6. Okey, bila kita dapat 6.6.68 ni, satu sudut tu mungkin yang di sini ni ialah kita kena tolakkan 180.
sudut ni. So atau kita tolak 180, dapatlah 113 di sini ya. 113. So jadi sudut yang C1 ini ialah 13.32 ya. Yang sudut di sini 66.68 ya. Okey, satu lagi sudut B. Buat benda sudut B. So jadi kita sudah dapat sudut sini 40 tahu, 66 pun tahu. So di sini kita boleh dapat tolakkan 180 lah, segitiga kan 180, tolakkan dengan 66, tolak dengan 40, dapat sudut di sini ya. Kemudian okey, untuk dapatkan sudut yang kecil lagi satu untuk B yang ini, kita tolakkan dengan sudut yang ni 113 tolak 40, 180 tolak dengan yang kedua-dua ini. So kamu akan dapatlah 26. So nilai yang di sini ialah yang ni 26.68. So wujudlah kesamaran di sini ataupun ketidaktentuan lah. Mungkin wujud dua keadaan di sini. Inilah kita panggil kes berambiguity ya. Harap kamu boleh faham. So maknanya kes berambiguity ini boleh jadi ada dua bentuk segitiga ya. Yang pertama tadi di sini 66.68, yang di sini kalau kita perhatikan 73.32. Satu sini yang sudah ditahu 40. Satu lagi sudut bentuk segitiga yang kemungkinan boleh jadi di sini ialah dia kira 113 kan. Cuma dia punya sisi 14 sama juga sisi sini 14 cm juga so cuma dia bagi bentuk dua keadaan lah. So jadi ada dua di sini. Buat pengiraan kita dapat bit C 113.32, yang di sini kita dapat 26.68. Okey, sudut di sinilah ya. Sini sudah tetap 40 ya. So wujud ambiguity lah ya. Dua bentuk segitiga. Okey, so latihan 9.3 boleh buat. Okey, ini penyelesaian masalah. Masalah sama juga case berambiguity lah di sini ya. So sama boleh hukum segitiga dengan yang ini, kena tahu hukum garis lurus. Garis lurus 180 juga So jadi ini cikgu tidak perlu tunjukkan lah ya. So jadi kalau kamu tengok, kamu boleh baca sendiri dan kamu tengoklah langkah-langkah dia Okey, itu sahaja. Habis sudah 9.1 iaitu hukum ataupun petua sinus ya. So boleh buat latihan 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Kemudian latihan intensif 9.1 boleh cuba. Okey, so ini kita akan sambung, cikgu akan bagi pada minggu hadapan lah ya. Okey, itu sahaja.